Okay, number one. Okay, number one, teacher nak X. Okay, ni tajuk apa? Tajuk apa? Polygon. Andai, polygon. Okay, so kalau polygon yang penting ialah untuk form 1 kita ada triangle dengan quadrilateral. Quadrilateral maksudnya 4 sisi. So kalau quadrilateral, angle mesti 360. Okay. Okay, now untuk ini kalau teacher nak tahu X, teacher kena tahu yang dalam ni dulu. Okay, untuk tahu yang dalam ni, teacher kena tahu jumlah quadrilateral. Okay, so jumlah quadrilateral ialah 360. Tapi untuk tahu nilai ni, teacher kena tahu ni dulu. Boleh tak teacher kira? Boleh. Boleh. 180 minus 160 minus 63. Good. Dapat 117. Okay. So kalau dalam kerja tulis macam ni lah. Kalau awak tak nak buat macam ni pun tak apa. Just awak tulis angle S ialah 180 minus 63 equal 117. Okay, bila teacher dah dapat 117, teacher boleh kira angle ni. Cara dia ialah 360 minus 54 minus 115 minus 117. So dapat 74. So maksudnya yang ni 74. Okay, kemudian teacher boleh kira X tak? Boleh tak? Boleh. So oleh sebab bab length and angle, kalau dia penuh dia 360. So sebab tu teacher tolak 74. So X adalah 286. Faham tak number one? Faham. Okay, good. Okay, number two. Okay, number two ialah pie chart. Okay, untuk tajuk pie chart, perkara pertama yang perlu tahu ialah kalau teacher suruh construct, suruh bina, awak mesti tahu yang kita guna protector, kemudian penuh pie chart ni ialah 360 degree, 360 darjah. Kemudian untuk pie chart, okay, dia ada titik tengah-tengah, lepas tu dia akan divide beberapa bahagian lah. Okay, so setiap bahagian tu, contohnya in A, B, C, ialah dia dalam bentuk pecahan. Maksudnya kalau A ni, angle A ni ialah 1 per berapa? Contoh 1/3. Kalau B, contoh okay, teacher ambil 5 lah. Okay, contoh teacher ambil kalau A 1/5, kalau B 2/5, kalau C agaknya berapa? Kalau dalam bentuk pecahan 5 tolak 2 tolak 1. Kalau dia kalau teacher buat dalam bentuk pecahan, yang A tu 1/5, lepas tu B tu 2/5. So balance dia berapa? Dalam bentuk pecahan. 5 tolak 2 berapa? 3 tolak 1? 2. Jadi yang balance tu 2/5 lah. Maksud teacher, setiap angle tu kalau dalam bentuk pecahan, jadi bila teacher tambah mesti dapat 1. Jadi kalau A 1/5, B 2/5, so balance dia 2/5 lah. Okay, so pie chart dalam bentuk pecahan. Okay, so pie chart juga boleh bentuk persen. Contoh, A 20%, B 70%. So agaknya baki dia berapa?
Yes. So persen ni 100 kan? 100 tolak 70? 30. 30 tolak 20? 10. 10. Jadi baki dia 10% lah. Maksudnya pie chart ni boleh dalam bentuk pecahan, okay. Boleh juga dalam bentuk persen, 20%, 70%, baki dia 10%. So akhir sekali dalam bentuk angle lah. Okay, dalam bentuk angle contoh kalau A 120 degree, so kalau B contoh 70, so baki dia berapa? Baki dia berapa? Macam mana teacher nak tahu baki? 360 tolak 120, lepas tu tolak 70. So berapa baki dia? Berapa baki dia? Berapa baki dia? Cuba tolak. 7. Tolak dapat apa? 170. Pandai. 170. Okay. So teacher ulang. Okay, pie chart ni boleh dalam bentuk pecahan. So bila teacher tambah mesti dapat 1. Boleh dalam bentuk persen. So bila teacher tambah mesti 100% lah. Sebab persen ni kan dia peratus kan. Kalau dalam bentuk angle, kalau A 120 darjah, so B 70. So bakinya ialah 360 tolak ini tolak ini. Okay. Jadi untuk soalan ini dia kata 1/12 ialah yellow. 1/12 yellow. Okay. So kalau 1/12 yellow, jadi teacher boleh tahu angle dia. Jadi teacher buat macam mana? Teacher buat 1/12 multiply. Angle semua berapa? 360. Okay, jadi awak tekan calculator. 1/12 multiply 360. Berapa? 30. 30. Good. 30. Kemudian 20% of student like red. So 20% red. So 20% ni pun dalam pecahan. So teacher buat macam ni. Kemudian teacher nak tahu angle, teacher darab 360. So tekan calculator. 20 divide 100 multiply 360. Dapat berapa Bon? 72. Yes, good. 72. Okay. Kemudian black ni walaupun dia tak tulis tapi ni bentuk petak. Bentuk petak maksudnya berapa angle dia? 60. Pandai, 90. Jadi soalan minta green. So nak tahu green kena tahu angle green. So nak tahu angle green, teacher tolak. 360 minus red, lepas tu minus blue, lepas tu minus yellow, lepas tu minus black. So dapatlah green. Okay. Bila dah dapat green, ni angle soalan tak nak angle. Soalan nak percentage. So kalau percentage, okay, tadi teacher beritahu Firas dalam pecahan sebab pecahan lagi tepat lah. Okay, so kalau percentage awak buat macam ni, 48 angle over dengan semua angle 360, oleh sebab percentage darab 100%. So jawapan dalam persen lah. Okay. So kalau dalam pecahan apa jawapan dia? 48 lagi. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia dalam pecahan? 13. Apa jawapan dia? Kalau dalam pecahan apa jawapan dia? 13/3. 13 1/3%. Okay. Okay, so teacher galakkan buat dalam pecahan lah sebab pecahan lagi tepat. Sebab ni sebenarnya dia banyak 3 je ni. Okay, boleh tak nombor 2? Boleh tak?
Boleh. Okay, Boleh. okay. Okay, number 3, soalan dia, the number of student read 2 books is 2/3 of the number of student who read a book. So maksudnya ini bilangan semua buku. Okay, so semua buku 45 lah. 45 student. So dia tanya yang ni. So dia tanya M. So 2/3 multiply who read a book. Multiply who read. Bilangan murid membaca 2 buku ialah 2/3 daripada bilangan murid membaca sebuah buku, sorry. Okay. So sebuah buku ialah 21. Sebab itu dia punya working dia macam ni. 2/3 multiply 21. So bila tekan calculator, jawapan dia 14. Boleh faham tak yang M ni? Ada soalan tak? Tak ada. Okay. Ada. So maksudnya baca 2 buku ialah M. So 2/3 daripada yang baca 1 buku. Baca 1 buku 21. Sebab tu teacher multiply. Kemudian teacher nak tanya N. N ni bilangan 4 buku. So bilangan semua tadi berapa? 45. Jadi 45 minus 2 minus 21 minus 14 minus 6. So dapat baki dia. So N adalah 2. Ke nombor 3? Okay. Boleh. Okay, so jawapan dia 2. Okay. Okay, seterusnya number 4. Siapa dapat jawapan sama dengan teacher? -4 less than or equal X less than 3. Siapa betul? Ada yang betul ke? Siapa dapat jawapan betul? Seorang pun tak ada. Betul tak jawapan awak? Okay. Okay, so untuk soalan ni, okay, dia 3 markah. So yang pertama, yang ini, okay, X/3 minus 3 greater than or equal -5. So teacher akan buat macam ni. -5 teacher tambah 3. -5 tambah 3 berapa? Tekan kalkulator. Negatif 2. -2. Okay. Oh teacher, betul lah. -5 plus 3. Teacher salah ke ni? Betul. Betul tak? Saya salah ke? Sebab kalau negatif tu lepas kena darab dengan 3 dapat negatif 6. So jawapan teacher salah ni kan? Okay. Okay, so lepas tu X greater than or equal -6. -2 X greater than -6. Okay. Lepas tu yang ni pula 14 minus X greater 6X minus 7. So teacher buat macam ni, negative X minus 6X greater negative 7 minus 14. Okay, tekan calculator. Negative 7 minus 14? Negative 7 tolak 14? Negatif 21. Betul. Negative 20. Okay, lepas tu yang ini awak kena tukar tanda Kenapa kita tukar tanda? Sebab negative 21 divide negative 7. Okay, so kena tukar tanda. Lepas tu kalau negative divide negative? Positif. Positif. Jadi X less than 3. Okay, so sekarang
Okay, so sekarang kalau teacher buat number line, teacher akan buat macam ni. Negative 6, 3. So 3 dia less, negative 6 dia greater. Teacher buat hitam sebab dia ada equal. Jadi kalau teacher solve, maksudnya jawapan dia ialah X di antara 3 dengan negative 6. Okay. So ni jawapan dia. Boleh tak? Boleh. Okay, good. Nanti teacher share dalam group jawapan. Okay. Cikgu. Yes? Apa? Okay. Nombor 5 ialah tajuk set. Okay, tajuk set dia banyak benda yang awak kena ingat. Okay, yang pertama awak kena ingat universal set. Universal set maksudnya integer tu berapa. So integer ni maksudnya dia bukan pecahan, dia bukan perpuluhan. Jadi kalau dia termasuk 0, jadi dia jadi macam ni lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, dia termasuk 12. 0 sampai 12. Kemudian apa maksud set M? Set M ialah faktor. Apa maksud faktor? Faktor ialah nombor apa darab dapat 12. Nombor apa darab dapat 12? Nombor? 1, 2, 3, 4, 6, number 2, 12. number 3, number 4, number 6, number 12. Okay. Kalau teacher tanya komplement, komplement maksudnya selain daripada M. Jadi teacher buat M prime. M prime. Ini masuk komplement. Lepas tu awak buat bentuk set. Lepas tu selain daripada M, 0. Okay, 1 bukan 1 M. 1, 2, 3, 4 M. So 5. Lepas tu 6 M. 7, 8, 9, 10, 11, 12 bukan sebab 12 M. Ni jawapan dia. Boleh tak nombor 5? Boleh. Okay. Nombor 5 awak kena faham maksud universal set, kena faham maksud faktor. Faktor ni bab 2. Kemudian kena faham maksud komplement. Okay. Number 6. Okay, number 6 mula-mula kita baca soalan. Diagram above shows a trapezium PQTU and two right angle triangle UTV and RST. So kita ada 2 triangle. Kemudian R ialah midpoint. Okay, midpoint bahasa Melayu dia titik tengah. So kalau R 5 cm, so RT RT berapa cm? 5 juga. 5 juga sebab dia midpoint. Okay, kemudian area of shaded region. So untuk tajuk ni awak kena tahu tajuk akhir Pythagoras theorem. Sebab apa? Sebab ni R, ni T 5 cm. Kemudian ini S. RS tak tahu tapi TS 4 cm. Boleh tak teacher kira RS? Boleh. Boleh. Guna Pythagoras theorem. Pythagoras theorem ialah pi squared minus 4 squared. Tekan kalkulator, pi squared berapa? 35. 25. 4 squared? 16. 16. Kalau tolak dapat berapa? 9. 9. Kalau square root? 3. 3. So RS 3 cm. RS 3 cm. Kemudian boleh tak teacher kira UV?
Teacher guna Boleh. Pythagoras theorem. Pythagoras Oh. theorem ialah 10 squared minus, sebab 5 tambah 5 10, minus 8 squared. Tekan kalkulator 10 power 2. 10 power 2 berapa? 100. 100. Good. 8 power 2? 64. 64. Pandai. So kalau tolak, standard mana? 36. 36. Kalau square root, 6. 6. Six. Pandai. So ni 6. Okay. So sekarang kita nak shaded region. So kalau shaded region maksudnya 1/2 multiply 17. Kenapa 17? Sebab trapezium 10 plus 7. UT 10, PQ 7. So 10 tambah 7, 17. So height dia 12. Okay, itu trapezium. Tapi teacher nak shaded region. So trapezium tolak dengan yang putih. Apakah formula triangle? 1/2 minus base. Okay, base 6 multiply height. Height 8. So tolak. Okay, lepas tu teacher kena tambah segitiga kecil ni. Segitiga kecil ni formula dia apa? 1/2 multiply base 4 multiply height 3. Okay, faham tak? Ada nak tanya soalan? Boleh tak nombor 6? Boleh. Okay, good. Okay, so teacher ulang nombor 6. Awak kena tahu Pythagoras theorem. Kemudian awak kena tahu formula area. Okay, area trapezium. Kemudian formula area triangle. So jawapan dia 84. Okay, so sekarang teacher akan share jawapan dalam group. So teacher nak awak salin. Lepas tu